Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syuh alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li Rabbi Amira. syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alani minal muslimin. Innahu lupa dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada asyara kaukaban. Bismillahirrahmanirrahim. Kamara wa al-suri sayyidin amin subhanahu wa walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq nashr al-haq bil-haq ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Okey, assalamualaikum semua. Kita sambung pelajaran kita. Muka surat berapa dah? Woi, Lepas kita dah belajar. Boleh mute suara semua. Dah mute dah. Okey, buka buku teks muka surat 16. Untuk teks imla. saya tak ada buku teks. Tengok depan lah, tak ada. Kenapa awak tak ada buku teks? Saya keluar. Oh, tak apa. Ni, kat depan ada kan? Nampak kan kat depan ni? Nampak. Kalau Coba tahu. kalau Jica begitu, pandai tu hai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita, iaitu pelajaran yang kedua, tajuk apa? Hamzah. Sebelum ni kita dah belajar apa? Penggunaan ataupun penulisan ataupun penulisan kita katakan. Ataupun kita penulisan lah. Cara nak tulis macam mana hamzah di awal kalimah, awal perkataan kan. Lepas tu kita dah belajar penggunaan hamzah ataupun cara nak tulis hamzah berada di tengah kan. Lepas tu minggu lepas kita dah belajar penulisan ataupun penggunaan hamzah yang berada di akhir kalimah. Betul. Jadinya hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu hamzah, penggunaan ataupun penulisan hamzah, ataupun kita nak kenal penggunaan hamzah ditulis di atas huruf waw. Benda ni selalu kita nampak kan, tapi yang ni dia nak terang lah macam apa, dia nak lebih kepada untuk kamu kenal sahaja. Sebelum kamu sebelum ni dah pernah jumpa kan banyak ayat-ayat macam tu yang hamzah yang mana berada di atas huruf waw. Ini kita kenal lah macam mana yang dikatakan hamzah yang berada di atas huruf waw tu. Okey. Buka yang ada buku, buka muka surat 16. Lambat. Zarik muka surat 16, Zarik. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan hamzah apa? Huruf ni. Tajuk kita pelajaran yang seterusnya apa? Ni, hamzah ditulis di atas huruf waw. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan hamzah yang di atas waw ni. Huruf hamzah di tengah kalimah yang ditulis. Ingat, huruf hamzah di tengah, yang berada di tengah kalimah ataupun di tengah perkataan lah, yang ditulis di atas huruf waw. Yang tu adalah dimaksudkan dengan penggunaan hamzah huruf hamzah di tengah kalimah ataupun huruf hamzah di tengah kalimah ataupun huruf hamzah di tengah perkataan yang ditulis di atas huruf waw. Sekarang kita akan tengok contoh lah macam mana penggunaan dia ataupun cara penulisan dia. Tengok contoh dia. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinir rasikhuna fi 'ilmi minhum wal mu'minu. Nampak? Wal mu'minu. Penggunaan, nampak dia penggunaan huruf hamzah di tengah kalimah yang ditulis di atas huruf waw. Nampak? Al mu'minu. Nampak tu? Dia tak ada apa pun, dia cuma cara penulisan dia ataupun cara penggunaan dia. Dia tak ada apa pun, cuma nak beritahu cara penggunaan dia.
Macam tu lah contoh kita ba nak sambungkan sin macam mana. Kita cuma perlu tahu cara nak tulis je. Yang ni adalah yang dimasukkan cara penulisan ataupun cara penggunaan hamzah yang berada di atas huruf waw. Contoh wal mu'minuna, nampak? Mim waw, mu ni kan, mi waw ni ada waw, lepas tu ada hamzah kat sini. Yang ni dimaksudkan dengan hamzah, hamzah tu berada di atas huruf waw. Yu'minuna ni pun hamzah itu waw tu nampak, ada yu'minu, hamzah itu berada di atas huruf waw. Kalau kamu perasan tengok, kedudukannya berada di tengah, bukan berada di awal, bukan berada masuk tu Hanas. Tak naik pula. Cek. Mana? Tak naik, tak naik. Sini keluar ni. Tu naik. Hanas masuk tu. Naik pula. Okey, tak bersambung. Masuk ke Hanas tadi? Sekejap Masuk, tak masuk. Masuk, tak masuk. Masuk, tak masuk. Tak masuk tak. Dah, Anas dah ada. Tu ada nak masuk gitu. Tak boleh nak. Tak boleh nak ni. Tak boleh nampak di situ. Nampak channel ni. Meeting control. Adam Zikri nak masuk. Hilang tak dapat lah. Macam mana nampak ni? Hilang cepat tu. Macam mana nak approve dia? Betul. So, stop share. Kena keluar baru boleh masuk. Okey, sambung. Yang baru masuk muka surat 16 Okey, sambung. Okey, penggunaan huruf hamzah, tengok dia punya kedudukan hamzah tu macam mana. Kan? Hamzah tu mesti keadaan dia mesti berada di tengah perkataan ataupun di tengah kalimah. Dia tak boleh duduk depan. Kalau duduk depan tu, dia tak akan tambah huruf waw. Tak akan punya. Tak akan ada punya. Ingat huruf waw ni, kalau kita kata waw zaidah ni, waw apa kita panggil huruf ailah ni kan, huruf alif waw ya tu, awi tu, dia hanya berada di tengah kalimah. Kalau macam huruf asal, tak dikira lah huruf waw asal. Contoh macam kita kata nahja apa, wasala kan, wasala. Waw tu memang waw asal. Jadinya waw tu mesti atas mesti tak akan ada hamzah kalau berada di awal kalimah. Waw yang ada hamzah di atas kalimah waw tu hanya pada kedudukan di tengah. Tak kisahlah nombor berapa pun, contoh yang ni kedudukannya nombor 2, huruf yang kedua. Tak kisahlah 2 ke 3 ke 4 ke, yang pasti bukan awal. Yang pasti kedudukannya bukan di huruf ya. Tutup mikrofon. Yang pasti bukan ada sikit tutup mikrofon. Okey, yang pasti kedudukannya bukan berada di huruf ya ataupun huruf nun. Tak kisahlah huruf duduk. Contoh kedudukan yang hamzah ni kan berada di tengah, contoh nampak nombor 2. Boleh juga di nombor mim ni, boleh juga di nun, boleh juga di waw ni. Nak kata kedudukannya tak kisah. Yang pasti yang dikira sebagai di tengah. Di tengah tu bukan macam contoh ada 5 perkataan. Yang ketiga baru dikira tengah. Bukan macam tu. Maksud kata di tengah ni 2, 3, 4 tu dikira sebagai tengah. 1 dan yang 5 tu huruf pertama dan yang terakhir tu, yang tu bukan dikira sebagai di tengah kalimah. Yang tu adalah dimasukkan dengan di tengah kalimah. Ingat bukan kira kedudukan tengah-tengah betul. Maksudnya kedudukan dia hamzah tu mesti berada di, tak boleh berada di awal kalimah ataupun awal perkataan ataupun di hujung perkataan. Contoh,
Yang itu adalah dimasukkan dengan penggunaan hamzah yang berada di atas huruf waw. Ingat, penggunaan hamzah ni mesti berada di tengah perkataan ataupun di tengah kalimah. Sini nampak wama unzila ni tak apa. Contoh lagi wal mu'tuna, wal mu'tuna. Wal mu'tu nampak. Wal mu penggunaan hamzah nampak berada di tengah kalimah ataupun kata al mu'tu ni asalnya perkataan satu perkataan. Kan? Tengok penggunaan yang berada di waw. Waw atas ni mesti ada hamzah. Ikut ayat lah. Wal mu'tu ni orang yang menunaikan zakat lah. Orang yang menunaikan wa ita'i zakah tu, menunaikan zakat. Jadinya mesti ada penggunaan hamzah berada di atas waw. Wal mu'minuna billah wal yaumil akhir. Ulaika sanu'tihim ajran azima. Yang ni kita panggil Rosam apa? Osmani. Okey, muka surat 17. Ni tengok. Ni antara contoh-contoh penggunaan ataupun contoh-contoh penulisan kalimah ataupun perkataan di dalam ayat yang mengandungi huruf hamzah ditulis di atas huruf waw. Yang ni lah contoh lah. Contoh yang boleh dapat di dalam Al-Quran lah. Contoh penggunaan ataupun ayat hamzah yang berada ditulis di atas huruf waw. Contoh firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhumul ladzina yu'dzuna. Nampak yu penggunaan hamzah ada, waw tu atas dia ada hamzah. Yu tu yu'dzuna. Mesti ada waw tu. Kalau dia asalnya waw ni boleh dia tulis waw kena tulislah sebab ya ni kan yu'dzuna. Nampak penggunaan tu penulisannya waw, bawah ni atas dia mesti ada hamzah. Tak kisahlah hamzah tu berbaris ke tak berbaris ke. Cara nak tulis dia macam tu. Yu'dzuna. Contoh kat sini dia punya baris sukun ataupun baris mati kan. Kita tengok contoh lain. An-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu. Yu'minu. Yang ni contoh penggunaan waw yang ditulis hamzah yang ditulis di atas huruf waw. Penggunaan dia baris mati lagi. Penggunaan ataupun contoh baris sukun lah, kita katakan baris mati yu sebab hamzah tu sukun kan. Billahi wa yu. Yang ni pun sukun lagi. Lil mu sukun lagi. Wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun alim. Kat sini contoh semua penggunaan hamzah waw yang ditulis penggunaan huruf waw yang huruf hamzah ditulis atau huruf waw. Contoh dia bagi ni hanya contoh hamzah sukun ataupun hamzah mati. Dia selain pada hamzah mati pun boleh guna juga. Kita tengok lagi contoh dia. Yang ni tengok mu'minuna. Yang ni hamzah baris dia mati kan ataupun sukun. Mu'minu. Ni contoh-contoh. Mu'allifun. Nampak? Penggunaan hamzah kat sini kan. Penggunaan hamzah dekat sini ada baris. Ataupun kita panggil baris fathah lah kat sini kan. Mu'allifun. Boleh juga guna. Cara tulisannya sama. Cuma yang membezakan baris je lah. Hamzah ditulis di atas huruf waw. Mu'allifun. Mu'allifun. Nampak? Mu'allifun. Hamzah ditulis di atas huruf waw dan hamzah itu berbaris. Yang ni hamzah tu sukun kan. Cara nak tulis macam ni, cara tulis sama je. Cara penggunaan dia sama je. Tak kisahlah berbaris ke sukun ke apa ke, sama je semua. Janji mesti tulis macam ni. Lepas tu ru'usan, nampak? Ru'usan. Ketua kan? Nampak penggunaan hamzah tu ru'usan, ru'usan. Hamzah yang ditulis di atas huruf waw. Tak kisahlah hamzah tu huruf mati baris sukun ke ataupun baris yang ada baris, cara nak tulis macam tu je. Hamzah tetap tulis di atas waw macam ni. Lagi muassasatun, nampak? Muassasatun. Hamzah ditulis di atas huruf waw juga. Apa tu ni? Muawwalun. Muawwalun. Hamzah ditulis di atas huruf waw juga. Lagi satu. Su'alun. Su'alun. Penggunaan hamzah yang ditulis juga di atas huruf waw. Yang ni adalah kamu kat sini kamu nak belajar ataupun kat sini kamu perlu faham cara nak tulis hamzah di atas huruf waw sahaja. Yang tu kamu perlu tahulah. Contoh, yang ni dia bagi contoh-contoh lah penggunaan kalimah ataupun penggunaan perkataan huruf hamzah ditulis di atas huruf waw.
Yang ni antara contoh-contoh dia lah. Tak kisahlah hamzah tu baris mati ke, contoh mukminun baris mati. Contoh kalau baris fathah muallifun. Kalau baris dhammah kalau baris dia ada tiga je dia ada tiga je kot. Baris mati, baris dhammah dengan baris fathah. Kalau baris kasrah, hamzah dia tu dia macam ni. Kalau baris kasrah, ni hamzah tu dia macam ni. Ulaika ni, nampak? Dia macam tu. Dia bagi kita panggil ada huruf. Kalau dia ada macam tempat kosong dia tu lah. Nampak ulaika, dia tulis macam ni. Kalau hamzah itu berada di tengah kalimah dan berada di tengah-tengah ayat. Dan kalau penggunaan baris kasrah, hamzah itu berada di tengah-tengah kalimah, tapi berbaris kasrah, maka cara tulisan dia macam ni, ulaika. Ulaika. Tak kisahlah. Hamzah ni boleh juga tulis kat atas ni. Dia buat macam ni. Ni dia senang nampak. Penggunaan baris hamzah di tengah kalimah yang berbaris kasrah mesti buat macam ni. Tak boleh tambah huruf waw. Dia macam ni. Nampak? Dia bagi ada macam kita panggil gigi dia. Ulaika. Ada gigi kosong. Gigi kosong tu bawah tapi tak titik. Macam itulah kita katakan. Nun tak titik ke apa ke. Ni penggunaan untuk baris kasrah. Tapi sekarang ni kita belajar untuk penggunaan hamzah yang ditulis di atas huruf waw. Ada 3 baris saja, iaitu baris sukun, baris fathah dan baris dhammah sahaja. Baris kasrah tu yang macam ni, ulaika. Yang tu contoh-contoh penggunaan ataupun tulisan baris penggunaan huruf hamzah yang ditulis di atas huruf waw. Malam tak nampak hijau. Berjauh. Optimize for video clip. Okey, ni nampak? Nampak. Okey, seterusnya. Muka surat yang mana ada buku teks. Muka surat berapa tu? 18. Yang ni adalah contoh-contoh penggunaan hamzah yang berada di ini adalah contoh-contoh hamzah yang berada di atas huruf waw. Hamzah yang berada di atas huruf waw ataupun cara penulisan ataupun cara nak kenal dia lah. Jadi contoh kat sini cara kamu nak kenal contoh-contoh hamzah yang berada di atas huruf waw. Contoh alam ya'tikum nabaul, nampak? Nabaul. Nampak? Nabaul ladzina min qablikum. Penggunaan hamzah kat sini, nampak? Baul, hamzah, waw, lepas tu ada hamzah, nabaul ladzi. Hamzah ni berbaris dhammah kan. Lepas tu wamsahu biruusikum. Biruusikum, dan sapulah kamu semua muka kamu. Biruusikum, kepala kamulah. Ruus ni kepala lah. Sapu kepala. Biruu, nampak hamzah ni. Usikum. Penggunaan dia. Hamzah yang berada di atas kalimah ataupun berada di ni lah. Waw yang berada di atas kalimah. Hamzah yang berada di atas kalimah. Hamzah yang berada di atas huruf waw. Lepas tu ajib anis so'ali allati. Yang ni bukan ayat Quran ni. Ini arahan, ajib, jawab. Ni kalau kamu jawab bahasa Arab akan selalu nampak naik macam ni lah. Ajib anis so'al allati kan. Ni bagi arahan, jawab tentang soalan yang akan diberikan lah, macam itulah. Ajib anis so'al, nampak? As-so'ali. As-so'ali, penggunaan hamzah berada di atas huruf waw. So'ali. Al-mu'minun, nampak? Al-mu'minun, penggunaan hamzah yang berada di atas huruf waw. Waghfir lil mu'adzinina. Waghfir lil mu'adzinina. Nampak? Lil mu'adzinina. Yang ni lam apa? Lam juhud. Waghfir lil. Bukan lam ta'lil. Akil. Akil tu Aisyah.
Oh. Ni lam apa? Lam ta'lil ke lam juhud? Sekejap fikir. Waghfir lil mu'dhin ni maf'ulun bih waghfir jadi fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il lam ni apa? Lam ta'lil. Lil mu'dhinina maf'ulun bih mansub. Ya. Ya. Oh. Maksud mudmar kan ni? Okey. Yang baru masuk ni, ni buka muka surat 18. Ni hari ni kita belajar penggunaan huruf waw ataupun cara kamu nak kenal ataupun cara penulisan penggunaan huruf waw yang ditulis di atas penggunaan huruf hamzah yang ditulis di atas huruf waw. Nampak tu? Contoh dia. Alam nabaul ladzi. Ni nabaul ladzi contoh dia. Biru'usikum. Nampak penggunaan hamzah tu? Nampak? Su'ali. Hamzah tu berada di atas huruf waw. Al-mu'minu. Penggunaan hamzah tu berada di atas huruf waw. Lil mu'adzinina. Penggunaan hamzah tu yang berada di atas huruf waw. Innaha alai. Okey, seterusnya. Yang ni adalah dengan kalimah ditulis atas huruf waw. Ini contoh seterusnya lah. Innaha alaihim muqsadah. Nampak penggunaan hamzah yang berada di atas huruf waw. Muqsadah tu nampak? Muqsadah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tu'thiruna ni. Tu'thiruna. Hamzah yang berada di sini memang asal kalimah, bukan huruf tambahan. Memang asal kalimah. Ataupun yang tak ada buku kau yang tu. Hijau. Hijau lagi. Ni okey. Dah. Ni okey ke? Dah. Okey. Hijau beritahu. Ni antara contoh-contoh dia lagi. Bal tu'thiru. Ingat hamzah yang kat sini memang asal kalimat. Kita katakan contoh. Tu. Muqsadah ni memang asal kalimat lah. Dia bukan huruf tambahan. Bal tu'thiruna. Tu'thiru. Asal dia tu'thiru. Tapi tengok. Waw dan nun ni kan huruf tambahan kan. Huruf zaidah. Asal dia memang tu'thiruna. Dia bukan huruf tambahan lah. Hamzah kat sini. Kalau kita panggil tu. Huruf asal. Kita panggil contoh apa? Contoh kalau bahasa Melayu, pukul. Pukul tu P-U-K-U-L tu huruf asal dia kan. Kalau kita tambah memukul. Tu huruf tambahan, betul tak? Kan? Memukul, sedang memukul. Apa lagi? Pukulan, masdar dia kita panggil kata terbit tu. Pukulan. Asal dia pukul. P-U-K-U-L, pukul. Lepas tu tambah A-N tu pukulan tu kan. A-N tu kita panggil huruf tambahan, betul tak? Itu kita panggil, kamu panggil kata terbit kan? Kata terbit kan? Entah. Lupa dah bahasa Melayu. Tu bahasa Melayu. Bahasa Arab macam tu lah. Lebih kurang sikit lah. Lebih kurang sama lah. Asal dia tu'thiruna. Yang ni maksud kat sini tu'thiruna ni orang yang memberi kesan lah. Kita katakan orang yang memberi kesan. Wow kat sini maksud dia ramai lah. Wow dan ni kan ramai kan kalau imlak tahun lepas. Wow dan ni maksud dia orang yang memberi kesan tu ramai. Bukan kalau kita katakan bal tu'thiru. Tu huruf asal yang kita katakan. Satu lagi, al-mu'minu. Penggunaan kat sini, al-mu'minu. Al-mu'minu. Al-mu'minuna. Al-mu'minu. Nampak? Al-mu'minun. Kat sini, nampak penggunaan hamzah pula. Hamzah, waw tu mesti ada hamzah kat atas dia. Sebab apa? Hamzah tu memang huruf asal dia. Bukan huruf tambahan. Memang kita panggil mu'min. Kalau kita heja pun, mu'min. M-U-K-M-I-N. Kalau kita tak buh K tu kita ibaratkan kalau tukar kat sini hamzah lah kan. Mu'min. Betul tak? Kalau heja bahasa Melayu. M-U. Betul. K tu memang huruf asal lah. Hamzah tu macam ni lah. Hamzah tu memang huruf asal dia. Tak boleh nak buang. Kalau kamu buang jadi mu'min. Kalau kamu heja bahasa Melayu pun jadi mu'min saya. Tak faham maksud apa. Kita nak beritahu mu'min. Macam tu lah.
Yu'assilu maksud apa? Yu'assilu at-tajir al-maluhu. Yu'assil. Tajir ni peniaga. Tak apalah. Yu'assilu penggunaan waw tu hamzah tu yang berada di atas huruf waw. Ini adalah contoh, ini kita katakan antara cara-cara ataupun cara penulisan penggunaan kalimah hamzah yang berada di atas huruf waw, ataupun cara nak tulis hamzah yang berada di atas huruf waw, ataupun kita katakan kamu yang boleh kamu dapat kat sini, kamu nak kenal macam mana ataupun kamu nak tulis macam mana, kamu nak sebut macam mana penggunaan huruf hamzah yang berada di atas huruf waw, yang berada di tengah kalimah. Ni tajuk atas dia. Apa tajuk dia? Huruf hamzah di tengah kalimah. Di tengah, ingat yang ni di tengah kalimah. Kalau hamzah tu berada di awal ke hujung ke, yang tu tajuk lain lah, tu tajuk sebelum dia. Yang ni kita belajar sekarang hamzah yang di tengah kalimah. Di tengah kalimah tu di tengah perkataan lah kan. Yang ditulis di atas huruf waw. Yang tu tajuk kita hari ni. Kamu perlu faham sekarang macam mana nak tulis je. Yang tu je sekarang kamu nak. Senang macam mana nak tulis kan. Yang tu je. Contoh ada muqsadah nak tulis, tulis macam ni lah, tulis macam ditulis ni sebiji. Itu je. Kita imla tahun 4 ni, asal tahun 3 payah ni. Tahun 4 ni tak payah, sila tak bohong. Tahun 3 payah sikit sebab tahun 3 tambah waw nun, kita tambah panggil huruf zaidah tu kan. Contoh ni tahun 3 terlepas kamu belajar, waw dan nun. Menunjukkan kata jamak kan, jamak muzakkar kan. Tambah waw dan nun, jamak muzakkar salim. Kalau tambah alif dan ta, jamak muannas salim. Betul tak? Ingat tak? Tak ingat dah ha. Wallahu a'lamu bisawab. Minggu depan kita belajar tajuk ni, lam alif lam ta'rif. Alif lam qamariyah. Ni dalam tajwid kot ni. Tapi kenapa dalam imla ada? Tak pasti juga. Kan ni belajar dalam tajwid kan? Alif lam qamariyah dengan lam syamsiah. Itu kita akan belajar untuk minggu depan. Kalau habis ni maksudnya 2 kali kamu ulang. Lepas ni kamu tak faham lagi, tak tahulah macam mana nak ulang. Nak ulang kali ketiga lah macam tu dia. Jadinya latihan kamu apa? Buat buku tulis salin ni je. Ingat imla. Siapa tolong snap gambar tu saya? Saya Ustaz. Awak ni Ustaz Zoom ni, awak screenshot je handset awak tu. Okey. Oh yelah. Cuba screenshot. Senang je. Pak screenshot. Kan? Dan okey kamu salin dalam buku imla kamu salin ni. Ingat, kita punya tujuan kita belajar imla ataupun tujuan imla ni apa? Imla kita kata apa? Cara nak tulis. Imla tu lah sebenarnya, cara nak tulis dan cara nak dengar. Cara kita, masa kata imla ni, kenapa kita belajar imla ni? Kalau orang bagi tahu apa-apa perkataan, kita boleh tulis. Yang tu adalah tujuan imla. Orang cakap, contoh, Muhammad katibun. Kita boleh dapat tangkap mim, ha, mim, dal, kaf, alif, ta, ba. Yang tu adalah masukkan dengan imla. Jadinya imla ni memang kena banyak penulisan. Jadinya kamu kena buat apa? Salin lah ni. Salin ni je. Jangan lupa tulis hari ni hari apa, hari Khamis, hari ni Rabu, hari ni 1 September 2021. Tulis hari je. Kamu tulis yang ni sahaja. Buat dalam buku tulis imla kamu. Wallahu a'lamu bisawab. Dua-dua muka surat tu Saja. Muka surat 18 je. Satu je. Ni. Ni je. 18 sahaja. Salin balik je. Saya buat apa? Salin balik je. Lepas tu kotak ni ikut kamu lah nak buat macam mana pun. Kamu nak buat love ke, kamu nak buat masuk. Kamu nak buat petak ke, ikut kamu je. Okey. Ada apa soalan? 1 Zarik 129. Hari apa hantar? Ikut kamu lah nak hantar hari ni boleh. Kalau hari ni menyegah, hantar bila tak apa. Hantarlah. Rajin. Zuhair, Adan Dawid, Adan Zikri, Anas Harif, Akil. Akil ni Auni kan? Zakwan Zarik, Abdul Aziz. Tadi macam 10 masuk tadi. Siapa seorang lagi Fadlan tak datang. Yes.
Oh, Ilyas tadi. Okey, tak apa. Baca doa, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduqhu ilayya fi waqti hajati wa la tansinihi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Malim. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih Malik. Assalamualaikum Malim. Thank you.